اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ikatan ya Allah daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-812 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita berkongsi satu hari satu ayat daripada Al-Quran untuk kita mengambil ibrah dan pengajaran. Saya minta maaf, lama kita tak buat Hayati Quran. Last kita buat hari Khamis yang lalu. Sekarang ni dah Selasa, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari. Saya tak berkesempatan untuk berkongsi Hayati Quran. Moga-moga Allah kurniakan saya dan setiap daripada kita istiqamah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan khairun nisa, Shino, Jamilah, Riz. Terima kasih banyak-banyak Riz untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Hariyati, terima kasih banyak-banyak bagi topi dan misai. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Begitu juga Faiza, Farida binti Ali, Lily 1707. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Alam Tarungkai, Dah Hanum Tom, di FB pula ahlan Alisa, salam daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Z Idris, Zainab Saleh, Nurjura Azlim, Zahra Alias, Azima, Nur Hafizah, Kamiza Muhammad Amil, Marda WKM, Nurjura Azlim, Zahra Alias, kemudian ahlan Safia Safian, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Azima, Ana Sukaimi, Safia Safian, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, Burhan Sabah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu hari ini pada siri yang ke-812. Alhamdulillah. Dan kita telah tiba pada ayat yang ke-123 daripada surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat yang baru, muka surat 207. Terima kasih banyak-banyak Shino, kemudian Siti Nura, Muhammad Noh, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka kita dah tiba muka surat baru 207 ayat 123 surah yang ke-9 At-Taubah, bahkan muka surat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Seperti biasa, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Pentingnya untuk kita perbetulkan niat. Mudah-mudahan apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Niat menentukan nilai amalan tersebut. Amalan yang apabila dilakukan kerana Allah, tinggi nilainya. Dan amalan yang dilakukan bukan kerana Allah, ianya adalah tidak bernilai. Maka marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga perkongsian
apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi tiap rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita baca ayat yang ke-123, muka surat 207. Muka surat 207, ayat yang surah yang ke-9 At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 123, surah yang ke-9 At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum. Kita ulang balik. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Maka kita telah tiba pada ayat yang ke-123. Maka apakah ringkasan ayat ini? Kita dah baca. Maka sebelum kita pergi kepada terjemahan, kita nak faham dahulu apakah ringkasan ayat 123 ini. Maka daripada tafsir Al-Wasit, maka pada ayat ini Allah mengajak orang-orang beriman untuk memerangi musuh-musuh mereka dengan sifat yang tegas. Dengan tegas. Maka Allah mengajak orang beriman, perangilah musuh-musuh kamu. Perangilah orang yang menentang kamu. Dan hendaklah mempunyai sifat tegas apabila berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-123, di mana pada ayat ini Allah menyeru, mengajak orang-orang beriman untuk memerangi musuh-musuh mereka dengan tegas. Kita bila baca ayat tentang berperang di dalam Al-Quran, kita perlu faham keseluruhan konteks dia. Lagi-lagi kita telah baca surah At-Taubah. Sebab itu kalaulah ada yang masih ingat, maka pada permulaan surah At-Taubah, bahkan Allah berikan orang-orang yang tidak beriman menjadi beberapa kumpulan. Bukanlah maksudnya kita jumpa orang yang bukan Islam, kita mesti perangi terus. Tidak. Itu bukanlah tuntutannya. Itu bukanlah perintahnya. Bahkan itu berlaku apabila kita salah faham. Kita lihat satu ayat tanpa kita melihat daripada keseluruhan konteks. Sebab itu, kita telah baca pada awal surah At-Taubah bagaimana Allah bahagi-bahagikan orang-orang yang bukan Islam kepada pelbagai pecahan. Dan mana-mana ayat yang menyebut tentang perang, memerangi musuh, kebanyakannya adalah ayat terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang menentang Islam, orang-orang yang mereka mempunyai pelbagai perancangan jahat untuk menjatuhkan Islam. Itu semua kita telah jelaskan pada awal surah At-Taubah. Maka untuk kita faham ayat 123 ini, jom kita lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, catatan daripada tafsir Ibnu Ashur terlebih dahulu. Maka untuk kita faham ayat 123 ini, maka kita perlu faham konteks ketika mana ayat ini turun. Kata para ulama tafsir, dan ini juga penjelasan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata para ulama tafsir, selepas daripada haji wada', haji perpisahan, haji wada',
berlaku minta maaf, sebelum daripada Haji Wada'. Sebelum daripada Haji Wada'. Sebab Haji Wada' Nabi meninggal dunia 2 bulan selepas itu. Sebelum daripada Haji Wada'. Haji Wada' berlaku pada tahun 10 Hijrah. Dan selepas daripada pembukaan Kota Mekah dibuka oleh orang Islam pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Maka tempoh di antara pembukaan Kota Mekah dengan Haji Wada' adalah tempoh di mana Al-Quran cerita. Allah berfirman dalam surah Al-Fatah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika itu ramai yang masuk Islam selepas daripada pembukaan Kota Mekah sebelum Haji Wada'. Sebab itu bila Nabi menawan Kota Mekah, jumlah umat Islam yang lelaki dewasa hanya ada 10,000 pada tahun 8 Hijrah sewaktu pembukaan Kota Mekah. Dan ketika mana Haji Wada', haji perpisahan, jumlah umat Islam di antara 114 hingga ke 160,000. Hampir 160,000 orang jumlah umat Islam ketika itu. Ketika Haji Wada'. Bayangkan ratusan ribu orang masuk Islam di antara pembukaan Kota Mekah dan Haji Wada'. Maka apabila ramai yang masuk Islam, maka orang-orang yang bukan Islam, yang kekal tak nak masuk Islam, mereka dah mula tak suka. Terutamanya kuasa besar Rom dan juga Parsi. Mereka dah tak suka. Kerana ketika itu kebanyakan orang Arab dah masuk Islam. Zaman itu Syam yang merupakan Syria, Palestin, Jordan, ini berada di bawah jajahan Rom, bukan di bawah pemerintahan orang Arab. Maka selain daripada itu, kebanyakan orang telah masuk Islam. Maka musuh-musuh Islam tak suka. Mereka benci melihat perkembangan yang mendadak tersebut. Maka sehingga berlakunya perang Tabuk. Sebab Nabi dengar musuh Islam nak menyerang Madinah. Orang Rom nak menyerang Madinah. Maka Nabi membawa tentera yang besar yang kita dah baca sebelum ini. Meninggalkan Madinah sebanyak 30,000 orang dan menuju ke Tabuk. Dan itulah kali pertama Nabi SAW membawa tentera melepasi garis sempadan tanah Arab. Sebab zaman itu Jordan, Palestin, Syria berada di bawah jajahan orang yang bukan Arab, iaitu orang Rom. Maka ayat ini adalah untuk peristiwa seperti itu, di mana Allah perintahkan mana-mana orang yang menentang kamu dan mereka berhampiran dengan kamu. Sebab zaman itu Islam dah sampai ke seluruh semenanjung Arab. Maka yang berhampiran dengan umat Islam adalah Rom dan Farsi. Maka perangilah mereka dan hendaklah berlaku tegas dengan mereka. Berlaku tegas. Janganlah pada waktu itu memberi mereka muka. Sebab mereka sentiasa menanti peluang untuk menyerang umat Islam. Maka inilah konteks ayat ini yang kita perlu faham. Bukanlah kalau kita baca terjemahan nanti, perangilah orang-orang yang kafir yang berhampiran dengan kamu. Maka kita pergi ambil tindakan bunuh orang. Itu salah faham. Sebab itu, Al-Quran itu perlu difahami daripada konteks keseluruhannya. Daripada gabungan ayat-ayat yang lain dan sebagainya. Maka itu adalah konteks ayat ini. Maka ayat ini turun ketika musuh-musuh Islam daripada Rom dan Farsi. Mereka tidak selesa dengan perkembangan orang yang masuk Islam yang begitu ramai secara mendadak. Maka mereka sentiasa bersiap sedia untuk menyerang umat Islam. Dan Allah pun memberi peringatan kepada orang beriman untuk bersedia. Jom kita baca terjemahan ayat 123 ini. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, tag rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka
ada satu nota di sini daripada tafsir Ibnu Ashur. Maka dalam tafsir Ibnu Ashur ditulis, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Sebaliknya Allah menyebut wahai orang beriman. Maka ini sebagai salah satu tanda pada zaman itu bahawa Nabi SAW tidak akan berkesempatan untuk memerangi orang-orang Rom dan Farsi. Nabi tak berkesempatan. Bahkan dalam perang Tabuk pun Nabi SAW bila bawa tentera, musuh tak muncul, musuh tak datang. Maka daripada ya ayyuhallazina amanu, ada satu nota di sini bahawa ini adalah satu isyarah bahawa telah dekatnya kewafatan Nabi. Dekat. Sebab itu Allah sebut wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak sebut wahai Nabi dan orang-orang yang beriman. Nak menunjukkan dekatnya kewafatan Nabi. Dan Nabi memang tak sempat berperang melawan Rom dan Farsi. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia selepas daripada Haji Wada' hanya 2 bulan selepas daripada itu, pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Maka sebab itu Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Firman Allah kepada orang yang beriman, qatilu, perangilah kamu, allazina, orang-orang yang yaluna, mereka berhampiran, kum, dengan kamu, minal kuffar, daripada kalangan orang-orang yang ingkar dan enggan. Maka sebab itu kalaulah kita tak faham konteks, boleh jadi bahaya. Itu yang kadang-kadang sebahagian orang, dia pada waktu tu ambil tindakan, pergi bunuh orang, pergi serang orang. Padahal orang tu tak bersalah. Sebab dia baca terjemahan. Maka bila kita dah faham konteks ayat, maka apakah maksud wahai orang-orang yang beriman? Perangilah kamu orang-orang yang berhampiran dengan kamu daripada kalangan orang yang ingkar dan enggan. Oh, kita faham. Ini ditujukan kepada musuh-musuh Islam yang ketika itu pada zaman Nabi, mereka tidak selesa dengan perkembangan Islam. Ramai orang yang masuk Islam secara mendadak. Dalam tempoh hanya 2 tahun, hampir keseluruhan benua Arab masuk Islam. Sampai ke Oman, sampai ke sebahagian Yaman, sampai ke merata tempat, ramai orang masuk Islam. Sampai ramai orang pada waktu itu masuk Islam. Maka orang Rom dan Farsi mereka marah. Mereka ingin untuk menyerang Nabi SAW. Maka sebab itu Allah beri peringatan kepada orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, qatilu, perangilah allazina, orang-orang yang dalam kurungan, iaitu musuh-musuh kamu, yalunakum, yang berhampiran dengan kamu. Siapakah yang berhampiran dengan para sahabat ketika itu? Itulah golongan Rom dan Farsi. Sebab kesemua benua Arab pada ketika itu dah masuk Islam. Minal kuffar, daripada kalangan orang-orang yang enggan dan ingkar. Daripada ayat ini kita belajar pengajaran yang pertama, perkataan qatilu, perangilah. Perkataan qatilu, perangilah. Maka kita dapat pengajaran yang pertama bahawa pentingnya umat Islam mempunyai persediaan apabila diserang oleh musuh. Qatilu. Sebab itu kita dah baca dah pada surah At-Taubah. Kita dah pernah baca pada surah Al-Anfal bagaimana Allah menyuruh umat Islam untuk sentiasa mempunyai persediaan. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang ke-60. Maka Allah berfirman pada surah Al-Anfal ayat yang ke-60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Dan hendaklah kamu sentiasa mempunyai persediaan untuk menentang musuh-musuh daripada kekuatan dan daripada tunggangan kuda. Perlu ada persediaan. Sebab itu para sahabat mereka bersedia. Apabila Nabi ajak mereka perangi hatta Rom yang merupakan kuasa besar pada waktu itu, mereka bersedia. Maka daripada qatilu, perangilah. Walaupun kadang-kadang Islam mengajarkan untuk memaafkan, Islam mengajar untuk berdamai, tetapi apabila tiba pada musuh yang ingin untuk menyerang,
Maka Allah berfirman, qatilu, perangilah mereka. Perangilah mereka. Maka pengajaran yang pertama, umat Islam perlu mempunyai persediaan apabila diserang oleh musuh. Jangan pula langsung tidak ada persediaan. Maka umat Islam perlu ada persediaan apabila diserang oleh musuh. Itulah pengajaran daripada qatilu yang kita boleh ambil. Pengajaran yang kedua, bagaimana Allah menggambarkan musuh yang ada ketika itu dengan sangat dekat. Allazina yalunakum. Musuh-musuh yang berdekatan, musuh-musuh yang berhampiran dengan kamu, minal kuffar, daripada kalangan orang-orang yang enggan dan juga ingkar. Maka daripada sini pengajaran yang kedua yang kita dapat, ada kebanyakan waktu yang kita terlepas pandang adalah musuh yang berdekatan dengan kita. Allazina yalunakum. Banyak manusia dia terlepas pandang dengan musuh yang berdekatan dengan dia, berhampiran dengan dia. Sebab itu pada ayat ini pengajaran yang kedua, Allah ingatkan mereka tak jauh dengan kamu, wahai orang-orang yang beriman. Allazina yalunakum. Mereka berada berdekatan dengan kamu, berhampiran dengan kamu, di sekeliling kamu. Dan inilah yang perlu untuk kita berhati-hati, umat Islam. Bahawa kadang-kala yang menjadi sebab kebinasaan manusia adalah kerana dia tidak berhati-hati dengan musuh yang berdekatan dengan dia. Kadang-kala ada musuh dalam selimut, ada musuh yang bertopengkan kawan, ada musuh yang bertopengkan keluarga dan sebagainya. Allazina yalunakum menjadi pengajaran yang kedua kepada kita. Apakah pengajaran yang kedua? Jangan terlepas pandang dengan musuh-musuh yang berada berdekatan dengan kita. Dan kebanyakan orang binasa dan jatuh adalah disebabkan musuh yang dia terlepas pandang dengan orang yang berdekatan dengan dia. Kadang-kala nampak kawan, rupanya adalah musuh. Best friend, rupanya adalah musuh. Kadang-kala dianggap macam keluarga, rupanya adalah musuh. Allazina yalunakum. Ayat ini memberi pengajaran, perangilah musuh-musuh yang mereka itu berada di sekitar kamu. Firman Allah, wal yajidu, dan hendaklah mereka mendapati, fikum, di dalam diri kamu, ghilzah, ketegasan. Maka hendaklah bila kita berperang melawan musuh, kita kena zahirkan ketegasan kita. Kita kena tunjukkan kekuatan kita. Kita kena tunjukkan kebengisan kita. Supaya musuh tak ada beranggapan, oh tak apa, dia ni tenang-tenang je, dia tak berani buat apa pun. Tak boleh. Wal yajidu fikum rizah adalah arahan daripada Allah. Dan pengajaran yang ketiga kepada kita, apakah pengajaran yang ketiga? Bersikap tegaslah dengan musuh yang menentang agama. Dengan musuh kena bersikap tegas. Jangan pula kita dengan musuh kita bermuka-muka. Janganlah kita dengan musuh pada waktu itu kita berlaku lemah lembut. Itu konsep yang salah. Kadang-kala ada umat Islam dengan musuh Islam, dia berlemah lembut. Dengan umat Islam itu sendiri, dia menggunakan kekerasan. Itu adalah tanda-tanda orang yang ada masalah hati. Itu adalah tanda orang-orang yang munafik. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan dengan musuh, wal yajidu, dan hendaklah musuh itu mereka merasakan, mereka mendapati, fikum, pada diri kamu orang beriman, ghilzah, adanya ketegasan. Mesti tegas dengan musuh. Sebab itu mereka musuh. Mereka bukan sahabat dan kawan. Maka hendaklah bertegas dengan musuh. Maka ini adalah pengajaran yang ketiga yang kita boleh ambil. Dan itu arahan daripada Allah. Dengan musuh kita kena bertegas. Ini tak terbalik. Dengan musuh lemah lembut. Dengan orang-orang yang beriman, maka dia menunjukkan ketegasan dan kekerasan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, sentiasa bersama, al-muttaqin, dengan orang-orang yang
taqwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka daripada sini, pengajaran yang keempat yang kita dapat, maka hendaklah kita letakkan diri kita di kalangan orang yang bertakwa. Kenapa kita kena letakkan diri kita di kalangan orang yang bertakwa? Kerana Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Apakah maksud takwa? Kita dah pernah kongsikan. Ada yang menterjemahkan takwa dengan takut kepada Allah. Ada yang menterjemahkan takwa dengan menjaga perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ada juga menterjemahkan takwa dengan menjaga hubungan dengan Allah. Dan ada juga penjelasan takwa oleh Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab, iaitu berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan agar kita tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka letakkanlah diri kita di kalangan orang yang bertakwa. Kenapa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kerana Allah sentiasa bersama dengan golongan yang ada takwa. Allah sentiasa bersama dengan golongan yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya dan setiap daripada kita takwa, insya-Allah. Inilah ayat 123 dengan 4 pengajaran yang kita dapat kupaskan secara ringkas, adapun secara lebih detail maka banyak lagi pengajaran yang kita boleh keluarkan. Namun daripada terjemahan zahir, daripada ringkasan, inilah 4 pengajaran yang kita boleh ambil. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang bersama Hariyati, Fatihaini, Tahir, kemudian Halimah, Lutfiah, ayah anda, Leli dan juga Zakaria Zamri. Di FB, Marwani Ahmad, Nurjura Azlin, Safia Sapian, Fatimah Nurdin, Hadijah Talib Bunga Lawang, Nyonya Muhammad Yusof, Zahra Alias, kemudian Huza. Terima kasih banyak-banyak Pak Ngah, Nur Hasmalisa dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Safura. Sehari kita ada 3 program, cuma 4 hari kebelakangan ni saya tak istiqamah sebab saya ada beberapa program, tapi doakan saya dapat istiqamah. Hayati Quran 8.30 pagi, 1 hari 1 ayat mengikut turutan. Esok ayat 124 pula. Kemudian 6 petang penawar hati dan 11 malam sirah Nabi. Maka jemput join buat yang berkelapangan. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat bersama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Zeti Azwar. Jumpa jam 6 petang nanti dalam penawar hati, insya-Allah. Terima kasih semua.